Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey guys, seperti kita tahu Part 1 telah kita mendengari daripada tangkapan kita. Jadi kita orang pun cakap pada Part 1 tu ada sambungan Part 2. So korang pun dah tahu siapa kat ni, tapi tak apa, kejap lagi kita perkenalkan diri. Okey, sebelum tu Syuk, Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang belum follow our social media, TikTok, Facebook, Instagram, boleh follow kita punya Instagram dan semuanya lah, rapat-rapat. Dan kalau korang ada cerita yang menarik nak sampaikan kepada Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Part 1 kita dah dengar. Bagi aku tetamu yang datang ni kali ni, untuk sepanjang kita di Kota Kereta, inilah cerita asrama yang panjang. Betul. Penuh dengan jump scare. Aku rasa dia banyak lagi tu kan. Tapi setakat tu lah yang kita dapat kongsi. Hari ni kita bawa lagi. Yang mana belum dengar tu, boleh pergi tengok dulu Part 1 dan barulah tengok yang kedua ni. Ataupun kalau kau nak skip yang tu, nak tengok lepas ni pun tak ada masalah lah. Tapi kalau tak dengar, rugi. Tu je boleh cakap. Okay, baik. Jadi kita nak juga dikenalkan, mungkin ada yang baru masuk dalam kita punya video kali ni. Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Okay, kenalkan diri lagi sekali. Okay, saya Aida, asal Pahang dan bekerja di Melaka. Betul, Aida. Kalau kita tahu Aida Jebat kat Melaka juga. Aida Jebat Tapi ni bukan Aida Jebat. Okay. Yang ni kali ni Aida seram. Okay, so untuk yang pertama, penuh dengan intense cerita asrama dengan cerita yang agak menarik, agresif. Itu yang saya boleh cakap. So untuk yang kedua ni, cerita berkenaan tentang asrama juga ke? Okay, yang kedua ni tak nak sentuh pasal asrama dah. Saya akan cakap pasal pengalaman saya ikut atuk pergi ubat orang. Okay, jadi sebelum ni pun kita ada juga cerita tentang atuk. Tapi bukan atuk betul lah kan? Jadi cerita tentang atuk, boleh terus cerita. Dah tak sabar dah ni, dipersilakan. Okay, atuk saya ni dia pandai ubat orang. Tak kisahlah patah ke ataupun yang ada boleh apa untuk suruh halau hantu Okay, pengalaman pertama saya ikut dia, waktu tu rumah orang tu di Negeri Sembilan. Saya rasa Seremban kot ataupun dekat tapi belah-belah Negeri Sembilan lah. Saya rasa Seremban. Okay, sebelum tu orang ni dah pernah datang rumah atuk tau. Dia berubat lah. Tapi sebab waktu tu saya dalam tingkatan 1, tak tahu sangat apa yang dia berubatkan kan. Sampailah atuk cakap, okay, kita nak pergi Negeri Sembilan ni sebab nak buat ni kan. Lepas tu kita orang pergi rumah orang tu. Waktu tu atuk suruh kita orang berkumpul dekat dalam rumah dia, duduk, jangan buat apa-apa. Tapi kejadian tu tak silap saya selepas maghrib. Dia suruh kita orang berkumpul, duduk kat tengah tu, jangan keluar, jangan apa. Lepas tu nenek dah pesan dah, dia cakap duduk kat sini, kalau dengar bunyi apa-apa jangan tanya apa tu lah. Lepas tu waktu proses untuk pemulihan rumah tu, okay, biasa kalau orang nak pulihkan rumah ke apa ke, dia akan bawa garam, lada hitam semua kan. Okay, waktu dia campakkan sambil membaca surah-surah ya lazim tu,
waktu dia campak kan benda tu di keliling rumah, dia dengar macam ada benda dekat atas bumbung. Macam bergolek-golek pun ya. Lepas tu tiba-tiba dengar ada orang menangis. Sayup je. Lepas tu sebab kita duduk kat tengah-tengah tu kan, so kita boleh dengar apa yang jadi waktu tu dalam rumah tu. Rumah tu panas, padahal dah duduk depan aircon ni. Panas, lepas tu dah start sakit kepala. Dia ibarat macam kita punya kepala ni pusing 360 darjah tau. Dia punya vision macam tu lah. Lepas tu dah settle. Sebab settle waktu tu pun lambat jugalah, dalam pukul 9, pukul 10 macam tu. Tanyalah nenek, benda tu atuk ni buat apa sebenarnya. Lepas tu nenek cakap lah, sebenarnya orang yang kita tolong kali ni, dia tu kena hantar sihir macam tu lah. Waktu dia datang rumah tu, sebenarnya dia orang hantar untuk bagi dia tu mati cepat. Okay. Tapi what kind of sihir tu tak tahu. Lepas tu yang kita pergi dinding kat rumah dia tu, sebab dia selalu kena kacau dekat rumah dia. Tapi pakcik tu in the end meninggal jugalah. Sebab yang buat tu adalah dia punya orang terdekat. Yang buat tu rasanya menantu dia, tak silap saya. Tu sebabkan harta. Menantu dia pernah datang rumah atuk. Kita pernah jumpa akhirnya kan. Tapi tak sangka lah macam tu. Itu pengalaman pertama. Okay, pengalaman kedua ni waktu raya, ada kita orang punya family terdekat jugalah. Dia datang bawa anak dia. Anak dia ni yang saya tahu, saya panggil dia Mak Su. Mak Su ni dia orang yang sangat ceria, tapi dia kurus lah, kita tahu dia kurusan. Tapi waktu raya tu dia datang rumah dalam keadaan dia cengkung. Rasanya kulit tu balik tulang je. Sangatlah kurus. Tapi tak tahu sakit apa. Lepas tu saudara kita ni merayu lah datang, kira minta tolong ubatkan Mak Su tu. Waktu ubatkan tu, waktu tu raya, orang ramai berkumpul kat dalam rumah ni. Lepas tu tiba-tiba jadi Mak Su tu datang dalam keadaan macam tu kan. So kita orang pun tinggalkan last space, suruh dia duduk kat ruang tamu. Ruang tamu rumah nenek tu sangat besar. So kita orang semua berkumpul dekat situ tengok apa yang jadi dekat dia. So atuk ni datang dekat dia. Lepas tu dia terus pesan dekat makcik Aida. Dia cakap, kau pergi kat dapur, ambil garam, ambil ni semualah kan. Lepas tu kau letak minyak sikit. Lepas tu benda tak atuk buat dekat peralatan tu, dia terus calikkan minyak tu dekat kaki Mak Su. Mak Su tu daripada kurus kering, tiba-tiba dia boleh cakap kuat. Sakit. Dia menjerit. Tapi sebab kita tahu dia dah sakit, lepas tu nak cakap tu lagilah. Tapi waktunya atuk calikkan minyak dekat kaki dia tu, tiba-tiba dia boleh bersuara dengan nada yang garau. Lepas tu atuk teruskan dia punya bacaan. Waktu tu yang Aida, sebab dia duduk kat kursi, so memang directly nampak dia. Waktu tu nampak mata putih je, slow. Mata hitam dia slow hilang. Okay. Lepas tu waktu tu memang mak cakap tak payah tengok. So mak decide untuk bawa kita orang adik-beradik keluar daripada rumah. So tak tahulah apa jadi dekat Mak Su tu. To cut short story, beberapa hari lepas tu kita orang datang rumah Mak Su tu untuk tengok keadaan dia, sebab keadaan dia dah macam nazak sangat. Atuk suruh kita orang berkumpul juga dekat dalam rumah tu. Dia startkan dengan bacaan Al-Quran. Waktu duduk dekat rumah tu, aduh, sama juga dia punya panas tu kan, rasa macam kena bakar. Lepas tu dengar macam ada orang menangis. Lepas tu Mak Su dia dah start meracau-racau. Tapi atuk tak buat apa-apa pun lah. Kiranya dia teruskan bacaan dia. Sampailah ada saudara tadi tu, dia datang bawa satu keris. Tapi Aida tak tahulah dia buat apa dengan keris tu. Lepas dah settle dekat situ, okey lah kan. Lepas tu tanyalah makcik Aida, adik pada ayah tu kan. Tanyalah dia, sebenarnya Mak Su tu kenapa? Rupanya dia cakap keris yang saudara kita orang simpan tu makan adik keluarga dia. Okay. Makan adik keluarga tu maksud dia macam keris tu dah disimpan lama. Okay, saudara kita orang ni yang dia kahwin sekarang ni adalah bini kedua dia. Keris tu sebelum ni disimpan oleh bini pertama dia. Lepas tu meninggal. Tapi sakit dia katanya kencing manis. Tapi kita ingat benda tu normal lah. Tapi dia punya kencing manis tu makin hari makin kurus, cengkung. Lepas tu meninggal. Dan selepas bini dia meninggal, keris tu disimpan oleh anak dia. Saya tak pasti anak yang mana, tapi dia ada 7 orang anak. Yang tinggal sekarang hanya 3. So maksudnya keempat-empat anak dia yang meninggal tadi tu, kematian dia semua sama. Ya, Okay. sakit, katanya kencing manis, kurus. Lepas
Lepas tu meninggal. Dia macam sakit tiba-tiba. Okay. Yang saya ingat lah, saya punya mak dia tu meninggal. Sama juga, dia pergi mana entah, tiba-tiba sakit, masuk hospital, kurus, lepas tu meninggal. Yang kedua pun sama, sakit tiba-tiba, masuk hospital, kurus, meninggal. Yang ketiga pun sama. Yang keempat, yang saya rasa yang ocu saya tu lah, yang paling, dia meninggal waktu tahun 2016 tak silap saya. Waktu tu saya form 5. Dia meninggal waktu form 5. Sama juga dengan arwah mak asuh saya tu. Rupanya makcik saya cakap keris tu lah yang makan ahli keluarga dia. Lepas tu keris tu lepas, sebab waktunya atuk saya datang jampi tu sebenarnya nak buang keris tu, nak pisahkan keris tu dan juga saudara dia tu lah. Tapi nak jadikan cerita, saudara dia tu sayang sangat kat keris tu dan ambil balik keris tu walaupun dah dipisahkan. Okay. Ya. Sampailah direct kematian ocu saya tu kan. Anak dia yang keempat lah yang meninggal kiranya tu. Dia terus, saya tak tahulah dia buang ke sekarang ke tak keris tu. Tapi yang saya tahu, keris tu sempat disimpan oleh maklum saya. Tapi maklum saya pun hampir nak sakit macam tu tau. Tapi lepas dia cakap dekat dia punya ayah, dia tak nak simpan keris tu. So saya tak tahulah keris tu sekarang dia simpan lagi ke tak ke. Tapi maklum saya tu pun dia sakit, tapi alhamdulillah agaknya dia tak simpan kot keris tu. Dia alhamdulillah dia okey sampai sekarang. So daripada 7 tadi tinggallah 3 je. Jadi keris tu lepas tu pergi mana tak tahu? Tak tahu. Sebab keris tu kalau dia ada, dia ada. Kalau tak, tak. Keris tu kalau kita menyeru akan datang. Kalau tak, tak lah. Maksudnya keris tu bukanlah dalam bentuk fizikal lah. Maksud benda tu akan hadir bila kita perlu nak panggil lah. Tapi sebab pernah nampak keris tu. Sebatang keris pernah nampak lah keris tu. Waktunya dia waktunya atuk pegang keris tu memang nampak jelas. Asal-usul keris tu tak tahu? Tak tahu, itu saudara tu lah. Sebab dia yang kutip keris tu. Atuk memang banyak simpan keris lama. Ada je atuk bagi dekat anak-anak dia. Tapi saya rasa beberapa keris yang ada cerita dia tersendiri tu bukan disimpan oleh kami lah. Keris tu atuk yang punya kan? Atuk saudara tu yang punya. Atuk saudara, okey. So lepas tu yang menjaganya bini pertama. Start bini pertama dia. Start bini pertama dia. Kenapa bukan dia sendiri yang jaga? Tak tahulah. Kan orang kata kalau keris macam tu kan kena di subkan kan. So kalau kita tak buat mungkin akan ada benda yang terjadi lah. Orang kata bagi keris dekat ahli keluarga ni macam untuk menjaga keturunan tu. Menjaga keturunan something like. Itu amalan orang dulu-dulu lah kan. Kita pun tak tahu. Tapi kalau dah jenis macam tu bukan menjaga tu kan. Itu mengambil mengambil nyawa kan, tanpa menikam. Sebab yelah dia tak perasapkan benda tu kan kena ada cara nak jaga. Nak bagi makan lah. Mungkin sebabkan tu dia tak dapat makan kan. Jadi dia tuntut dengan cara lain lah kan. Tu yang dikatakan makan tu kan. Daripada mana daripada bila yang atuk yang start detect benda tu makan ahli keluarga atuk saudara tu? Ataupun atuk diberitahu oleh atuk saudara sendiri benda tu yang makan keluarga dia? Atuk saudara tu yang bagi tahu atuk. Allah. Dia tak adalah macam, saya tak tahulah dia perasan ke apa ke, tapi dia lah yang start datang berbincang dengan atuk sendiri untuk tolong dia. Dan Aida nampak sendiri lah macam mana proses pemisahan keris tu sebelum diambil balik. Memang nampak dia perasapkan untuk pisahkan tu tau. Tapi waktu tu vision, Aida tak tahulah kalau Aida seorang je ke. Waktu tu macam nampak sama-sama. Dia macam sesuatu menutup kita punya mata tau. Tak jelas. Okay. Kiranya setiap kali atuk pergi berubat orang, kalau Aida dekat situ mesti akan jadi sakit kepala. Lepas tu mata ni dia macam tak berapa nampak. Macam ditutupi lah untuk tak bagi tengok. Aida tak tahu lah kalau orang lain pun sama ataupun Aida seorang macam tu. Jadi macam pening kepala macam tu ke? Tapi Aida pun tanya makcik kan. Dia cakap memang sakit kepala. Kadang-kadang dia rasa macam berat je. Bila suka menyimpan barang-barang lama ni kan, dia kadang-kadang barang ni ada isi. Tak sure kalau atuk saudara tu tahu ataupun tidak yang mana benda tu ada isi. Sebab memang ada orang yang suka menyimpan
barang-barang ni dengan isi-isinya sekali. Ya, Ada. Sebab benda ni aku ada jumpalah beberapa orang kolektor keris sendiri. Dia kalau tahu benda ni Adisi, lagi dia nak. Kau bagi aku kan. Jadi aku tak sure kenapa macam tu. Mungkin yelah nak jadikan pendamping ke apa kan. Tapi kalau macam ni selalunya kerisnya bertuan lah. Kerisnya bertuan. Okay. Selepas tu ada rintitan apa yang jadi. Yelah okay, daripada 7 anak dia tadi tinggal 3 orang. Tinggal 3. 4 orang tu mengalami kematian dengan cara yang sama. Yang 3 tu ada tak cerita apa-apa yang mungkin dia alami atau tak ada apa-apa yang tiada. Diorang pun anggap macam benda tu dah ketentuan ilahi kan. So diorang pun tak ada buka cerita, tak ada apa. Tapi yang saya ingat lah, malam tu memang maklum saya tu merayu, menangis-nangis cakap dekat ayah dia, buanglah, jangan simpan dah, kesian dekat kita orang semua. Takkanlah anak kita orang ni mati baru nak buang benda tu. Benda tu je lah yang saya ingat. Nasihat pada orang yang kat luar sana lah kalau korang ada, kau dengar bunyi tu? Bunyi kat luar Tak. Kepada orang yang suka menyimpan keris-keris ni kan, jadi kalau ada menyimpan barang-barang macam ni lagi, nasihat aku, bukan nasihat aku saja, ada juga dinasihatkan lah daripada ustaz-ustaz supaya let go je benda tu, barang-barang ni, sebab memang tak elok. Okay. Sebab ada, ialah keris dia, kalau yang terbaru contemporary buat pada zaman sekarang ni okey tau. Tapi ada juga keris yang memang dari zaman dahulu lagi. Ya betul. Yang mana dah pernah makan darah, yang mana dah pernah diasapkan, itu lagi berbahaya lah. Alright, Aida ada cerita lagi? Okay, ni cerita ringkas, tapi ada rasa benda ni yang baru terjadi. Okay. Tahun 2022, Aida ni suka pergi travel. Tak adalah travel, dia macam pergi jalan sana sini kan. Sebab kita kan dekat dengan Johor kan, tak pernah pergi Johor. So waktu tu pergi rumah kawan. So rumah dia ni dekat area Jalan Kempas, tak silap lah. So nak masuk rumah dia ni memang lalu kawasan kampung. Lepas tu masuk rumah dia ni, ada rumah depan dan rumah dia di bahagian belakang. Dan rumah dia memang dikelilingi oleh hutan. Okay. Waktu malam sampai rumah dia tu, dia ada satu lampu jalan, duduk tengah-tengah antara 2 buah rumah tu lah. Waktu first sampai rumah dia tu, waktu tu dah rasa meremang. Meremang sebab apa? Dia ada sesuatu yang ada nampak dekat dengan tiang lampu rumah dia tu. Tapi tak sure bayangan dia apa. Tapi buat tak tahu je lah. Malam pertama tidur rumah dia tu, waktu tu tidur kat sofa dengan dia. So nak jadikan cerita, nak pergi tandas. Dia punya tandas tu menghadap tingkat dapur. Waktu dia tak tutup tingkat dapur dia tu, bila buka je pintu keluar daripada tandas kan, ternampak lembaga. Dia macam beruang besar, berbulu, mata dia merah, gigi dia ada gigi taring duduk dekat depan tingkap tu. Tapi I dah cakap dalam hati, aku tak kacau tempat kau jangan kacau tempat, kau jangan kacau aku. Waktu tu tidur je lah macam biasa. Hari kedua, malam kedua, I dah duduk rumah dia daripada Jumaat sampai hari Ahad. Malam kedua, kita orang lepak santai-santai dekat depan rumah dia, menghadap lampu jalan tu. Dalam pukul 1:30 ke 2 pagi macam tu, I dah nampak orang, tapi kepala babi. Dan dia kepala dia berpusing 360 darjah menghadap kita. Okay. Cerita yang paling I dah rasa paling seram, sebab nak cerita tu dia meremang. Ni kiranya lepas nampak tu, I dah terus panggil diorang untuk masuk rumah lah kan. Tapi I dah rasa dia tahu je apa yang jadi dekat Aida waktu tu. Dia macam ni lah, ketar-ketar nak bercerita sebab rasa benda tu seram sangat. Okay. Waktu masuk rumah tu memang kita ni dah terketar-ketar. Lepas tu dia tanyalah kenapa kan. Lepas tu dia cakap, lepas tu tanyalah dia, kau tak nampak sesuatu ke? Lepas tu sebab waktu tu kita orang Aida pergi rumah dia tu dengan kawan Aida berdua. Kawan Aida ni, dia ni orang yang sangat tak percaya hantu. So bila lepas tu Aida tanya dia, kau nampak tak benda yang aku nampak tu? Lepas tu dia cakap, aku nampak. Tapi kawan kita orang yang duduk kat rumah tu, dia kata tak nampak. Okay, tak apalah, kalau kau tak nampak sudahlah.
Lepas tu malam ketiga, tapi waktu tu dia decide untuk hantar kita orang balik Melaka, tapi dengan abang dia. Daripada rumah dia tu, Aida memang tidur je. Tapi waktu tu kita orang pergi 3 kereta. Maksudnya dia ajak kawan dia, lepas tu Aida naik kereta dengan abang dia, dengan dia. Lepas tu kawan Aida, kita orang berempat lah satu kereta tu kan. Aida tidur kat belakang sepanjang daripada rumah dia sampailah nak ke Melaka, sampailah atas highway tu memang tidur je. Tapi waktu tidur tu ada rasa macam benda merayap, macam nak cekik leher tu tak? Macam ada benda merayap lah. Lepas tu Aida terus tersedar. Lepas tu Aida terus cakap, weh berhenti. Lepas tu memang dia bersinggah RNR. Daripada dia, kira setiap RNR kita orang berhenti tau. Daripada Johor sampailah ke Aikro. Okay. RNR pertamanya Aida berhenti, Aida tak ingat. Tapi Aida keluar daripada kereta tu muntah-muntah. Sebab bau dalam kereta tu kan sangatlah busuk. Okay. Busuk dia tu bukan bau sampah lagi, tengik daripada sampah kot. Memang busuk sangat. Bau air sampah lah. Tak, dia bukan, dia macam lagi busuk daripada bau sampah. Memang bau dia menyengat yang menyebabkan kita rasa nak loya. Waktu tu muntah dekat situ juga. Oh. Buka pintu kereta terus muntah. Lepas tu member Aida ni tanya, kau kenapa? Kau okey ke tak semua ni? Lepas tu dia cakap, takkanlah kau tak bau. Lepas tu dia cakap, tak, kita orang tak bau apa-apa pun. Lepas tu waktu tu relax lah kejap kan, beli air semua. Kita orang teruskan perjalanan. Lepas tu ni Aida rasa dah macam dah masuk je kereta, dah macam tak sedarkan diri tau. Sebab waktu tu rasa macam panas sangat. Lepas tu bulu roma ni tak payah cakap lah, nak bulu roma ni rasa nak tercabut lah. Dia punya meremang bila kita duduk dalam kereta tu, rasa sesuatu tau. Lepas tu dah tak sedar. Tapi Aida nampak lah Aida duduk tepi siapa. Tapi Aida tak boleh nak kontrol diri. Ni diorang cakap, diorang cuba untuk tegur Aida, tapi Aida tak ada sahutan. Lepas tu kawan yang duduk tepi Aida tadi ni, dia dah start macam, kau okey ke? Tapi Aida senyum je. Senyum tu senyum yang macam dia kata creepy sangat. Lepas tu diorang decide untuk berhenti dekat RNR kedua. Lepas tu diorang cakap yang Aida start meracau dekat situ. Meracau macam, korang tak nak aku ikut korang ke? Aida cakap. Aida cakap macam tu lah. Korang tak nak aku ikut korang ke? Korang tak suka ke? Lepas tu Aida nangis kat situ macam orang gila. Lepas tu nangis, gelak. Lepas tu terus cakap, korang tak nak main dengan aku ke? Lepas tu abang kawan Aida ni, dia dah cakap macam, aku rasa kawan kau ni dia dah kena sampuk lah. Mungkin kat RNR tadi kot. Abang dia dah macam tak sedar hati kan. Lepas tu abang dia baca lah surah semua kan. Lepas tu dia titipkan air dekat muka. Waktu tu macam aku buat apa kan, aku tak sedar. Sebab waktu tu Aida rasa macam tak sedar. Lepas tu dia cakap, kau kenapa kan? Apa yang kau nampak sampai kau kena macam ni? Tiba-tiba je kau gelak, kau nangis. Lepas tu kau tanya kita orang tak nak main dengan kau ke? Kau sedar tak kan? Yang kawan Aida kat tepi ni, dia rasa macam dah tak okey lah kan. Sebab dah takut lah. Dah lah kita nak balik Melaka. Waktu tu dalam pukul 1 pagi, 2 pagi macam tu lah kot. Waktu kita orang berhenti lagi dekat RNR ketiga. Sebab sepanjang perjalanan daripada RNR kedua sampai ke RNR ketiga tu, diorang cakap Aida asyik meracau je, macam menjerit-jerit dalam kereta. Lepas tu bila diorang pegang, Aida cakap, kau janganlah sentuh aku. Bila dah jadi macam tu, diorang decide untuk teruskan juga. Berhenti. Kita orang berhenti juga dekat RNR sebelum Melaka. RNR apa Yompeng tak sure RNR apa. Bukan Yompeng. Satu tapi tak ingat. Tapi sebelum sampai Aikro tu lah, diorang cakap Aida dah start meracau daripada situ. Sampailah dekat, sebab diorang nak pasang ayat Quran, tapi radio kereta tu tak okey tau, rosak. Dia tiba-tiba je rosak. Padahal sebelum ni kita buka lagu tau. Tapi bila nak buka ayat Quran, radio rosak. Lepas tu diorang cakap kereta tu dah start macam berbau. Baru diorang bau masa tu. Baru diorang bau. Lepas tu kereta tu berat sangat. Lepas tu abang kawan Aida ni, dia teruskan juga sampailah sebelum tol Aikro. Yang kawan Aida tu, dia dah pegang Aida, dia dah start baca ayat-ayat Quran. Aida dah menjerit-jerit, dah pukul-pukul dah, dia dah gigit-gigit dah dia. Gigit Sebab dia pegang daripada depan. Bila dia pegang kita tu, kita jadi macam tak suka kena pegang. Lepas tu memang tarik tangan dia, gigit. Memang sial lah member tu.
Lepas tu abang dia decide, lepas je tol tu terus berhenti. Lepas tu Aida lari keluar daripada dalam kereta tu. Macam orang ingat menculik pun ya. Sebab waktu tu kereta yang ada dekat tepi kita orang tu pun berhenti. Tapi dia berhenti bukan nak tolong. Dia tengok je. Faham? Sebab waktu tu diorang cakap suara Aida dah jadi suara garau gila. Mata tu diorang cakap mata kau dah tak ada mata hitam, memang ada mata putih je. Lepas tu benda tu lama duduk dalam kau, lama duduk dalam badan kau. Lepas tu kau menangis macam aku tak nak keluar, aku nak kawan dengan dia. Aku suka kat budak ni. Benda tu cakap, aku suka kat budak ni sebab dia buat aku rasa selesa, sebab dia panggil aku macam tu lah. Ibaratkan macam dia nak cakap Aida ni panggil untuk berkawan dengan dia. Tapi tak kan? Tak lah. Okay. Dalam muka tak cantik. Lepas tu dah settle. Kita orang settle juga. Waktu tu pukul 4.30 pagi. Settle dekat tepi tol Air Keruh tu. Berhenti dekat situ. Dah okey tu semua. Rupanya barulah abang Aida tu cakap, aku rasa kawan kau ni kena sampuk. Rupanya kawan Aida tu sebenarnya ada orang hantar dekat rumah dia. Tapi benda tu tanam dekat rumah dia. Tapi tak kena dekat dia, kena dekat Aida. Tapi kena macam mana tu tak tahulah. Tapi sebab petang sebelum kita orang balik tu, Aida memang dah rasa tak sedap badan. Dari start bila? Daripada yang dia nak hantar balik tu. Dekat rumah lah. Dekat rumah dia. Memang sebab sepanjang dia duduk rumah dia kan, asyik kena kacau je. Lepas tu, tapi bila kita tanya dia, kau tak rasa sesuatu ke dengan rumah kau ni? Dia cakap tadi aku okey je. Sebab sebelum ni pun kan, kawan Aida tu selalu je datang rumah dia. Kawan Aida tu lah, dia kan tak percaya hantu kan, tapi orang yang tak percaya tu boleh nampak macam-macam. Kena kacau lah. Ni dia cakap dia pernah tidur rumah kawan Aida tu. Dia bilik kawan Aida ni dia dekat depan. Kiranya bukan dalam, dia dekat tepi rumah. Bukan kena masuk dalam rumah ke tak, dia dekat tepi rumah. Dia cakap dia tidur kat situ beberapa jam je. Lepas tu dia terus decide untuk balik rumah. Sebab dia, kaki dia kena cakar. Memang ada lah kesan lebam tu. Aida pun macam terkejut juga bila tengok. Rupanya memang kena sampuk tu disebabkan ada orang nak buat kat dia tapi terkena dekat orang lain. So memang sepanjang R&R tu asyik berhenti sebabnya kena kacau je. So sampai dekat Air Keruh tu barulah Aida berhenti dirasuk lah. Berhenti kena kacau. Lepas tu sebab kebetulan ada pakcik yang lalu kat situ, dia tanya okey ke tak okey ke. Lepas tu tak tahulah pakcik tu borak apa dengan kawan-kawan Aida. Kawan Aida yang rawat Aida masa tu, yang titiskan air abang baca dia tu kan, abang tu dia memang boleh mengubah orang ataupun dia dia baca tawakal je lah nak buat. Tidak pasti, tapi I rasa macam dia baca dan tawakal je. Tapi dia sendiri cakap macam, sebab dia pun boleh rasa sesuatu dekat rumah dia kan. Dia cakap mungkin ada orang nak kena kan diorang satu keluarga, tapi terkena dekat kau sebab yelah kau ada kelebihan yang kita orang sendiri tak ada. Jadi sepanjang dia kat rumah tu, dia tak pernah kena kacau lah. Tapi adik-beradik dia, sebab kita orang tanya seorang-seorang, sebab dia ada adik-adik kecil yang sekolah rendah, sekolah menengahan. Kita orang tanya sebab adik-adik dia tu tak pernah tidur rumah dia tu. Dia pergi tidur rumah mak ayah dia dekat depan. So memang adik dia cakap jarang lah tidur kat sini, biasa tidur kat rumah depan je. Tapi tak pernah kena kacau lah. Sebab dia orang cakap dia orang selalu kena macam tu lah, dia orang tidur kat rumah depan. Orang nak hantar dekat orang lain, yang kena orang lain kan? Itulah tu. Jadi tak masal. Jadi masih mengokak lagi orang. Kan? Jadi cedera juga. Kawan tu cedera lah, yang kena gigit tu. Dia kena gigit, lepas tu kena cakar. Sian lah juga kat dia. Tapi kesan, lupa nak cakap kan, kena cakar kan. Kesan cakaran tu macam, kalau kita punya kuku kan pendek kan, tapi kesan cakaran yang terdapat dekat diorang tu macam kesan cakaran yang kuku panjang. Macam Aida cakap, Aida pijak kaki kawan Aida tu kan, lepas tu kan cakar dia punya tangan kan. Memang diorang punya kesan tu lebam. Kalau kita buat kan tak boleh kan. Tapi memang diorang punya tangan tu lebam. So saya tertanya-tanya, Aida ada cakap yang Aida pun ada yang menjaga kan, tapi saya masih tak berapa nampak yang mana dia menjaga Aida. Dan
kebanyakannya Aida yang mengalami. Jadi Aida mungkin ada, macam mana nak cakap yang menjaga Aida ni, macam mana nak terangkan? Kak Aida pernah nampak yang menjaga Aida tu. Ya. Dia mungkin dia tak lekat. Dia bukannya jaga Aida seorang je semata-mata. Dia kadang-kadang, biasanya kebanyakannya dia dengan makcik tau. Sebab apa Aida cakap dia dengan makcik? Sebab Aida selalu nampak dia ikut makcik Aida sebelum makcik Aida kahwin. Aida ni dapat dengan makcik tau. Lepas tu banyak duduk dekat kampung compare tu dengan duduk dengan family. So bilik makcik ni dia ada satu bilik. So Aida selalulah tidur dalam bilik dia. Tapi ada satu hari tu dia kena balik awal. So Aida stay lah dekat kampung sehari tanpa dia. Biasa Aida ni balik kampung kalau ada dia je. So bila satu hari tu stay dekat kampung tanpa dia, decide untuk tidur dalam bilik dia. Bila tidur kat dalam bilik dia tu, bilik dia kecil je, simple. Orang kata tak adalah rasa takut mana sebab tak besar kan. Kita tutup lampu macam biasa. Dia punya katil tu katil queen. So Aida tak tidur dekat dengan dinding, dia tidur hujung. So Aida main telefon sebab dia punya charger plug dekat dinding tau. So main phone, so wayar tu ada, kita letak dekat kita punya leher ataupun kepala macam tu lah. Tapi waktu tengah main telefon tu, waktu tu dah start nampak, sebab dia punya tingkap tu boleh nampak orang dekat luar. Okay. Dah start sebab dia boleh nampak orang kat luar tu, sebab kat luar tu ada cahaya lampu jalan tau. So boleh lah nampak orang kan. So nak jadikan cerita, waktu pusing menghadap tingkap tu, ternampak ada benda melintas. Tapi tak perasan sangat pun sebab dia laju. Dia bukan slow macam dekat asrama tu. Asrama tu slow, yang ni dia laju melintas. Lepas tu okay lah, awak tak tahu je lah, lantak lah kan. Sebab sebelum tidur, decide nak tidur bilik makcik tu, nenek dah cakap dah, mainlah tidur kat nenek. Tapi nenek dah siap lah bentan tilam. Tapi Aida lah tak nak tidur dengan dia kan. Lepas dah nampak benda melintas tu, wayar telefon ni kan panjang kan, terasa ada benda yang tarik tau. Bukan sekali tau, tapi 2 kali. Terus decide buka charger phone, lari keluar tidur dengan nenek. Lepas tu nenek lepas tu pagi esok tu nenek tanya kenapa tidur dekat dia kan, kata tidur bilik hitam. Lepas tu Aida cakap sebab bilik dia tu ada sesuatu. Lepas tu nenek pun cakap lah, itulah orang dah khabar dah, awak yang tak nak dengar. Bila dia cakap macam tu, dia macam Aida tak pernah tidur bilik dia dah lepas daripada kalau dia ada barulah. Lepas tu Aida cerita tau dengan dia. Lepas tu dia cakap benda tu biasa. Sebab dekat rumah yang dia sewa pun selalu je kita balik dalam keadaan, kadang-kadang kita nak pergi kerja rushing kan, rumah sepah. Tapi balik rumah bersih. So, Takut lah. maksudnya benda tu memang ada lah. Benda tu ada Sampai sekarang. Dan benda tu macam masa Aida tidur dengan bilik hitam hitam. Benda tu usia Aida ataupun nak bergurau dengan Aida masa yang tarik itu semua? Rasa macam gurau kot. Sebab biasa Aida tidur ada makcik. Tiba-tiba hari tu tidur tak ada makcik. Mungkin macam nak kawan dengan aku lah tu. Sebabnya makcik cakap macam ni lah, dia saja je tu, dia memang selalu duduk dalam bilik ni. Mungkin dia nak kawan dengan awak. Bila makcik cakap macam tu, okay, memang sampai sekarang dia dah kahwin pun, kalau dia tak ada dalam bilik tu, kita orang takkan masuk. Tapi kalau dia ada baru kita masuk. Boleh tanya, adakah makcik pernah describe siapa yang menjaga dia sebenarnya? Nenek tu lah. Nenek tu? Nenek tu lah. Yang ni dalam kategori apa? Dia adalah saka ke ataupun apa? Yelah, ada orang yang cakap dia ni dijaga tanpa akad. Ada yang seolah something tu tak tahulah jaga ada akad ke. Macam ada cakap tu atuk je yang tahu. Sebab kita orang kalau boleh tak nak terima sebarang ilmu yang dia nak sampaikan tu. Sebab sebelum ni dia pernah je nak turunkan ilmu tu dekat ayah, tapi waktu tu ayah tak sihat, so dia decide untuk tolak benda tu. Sebab mak pun cakap sini, kalau boleh janganlah membahayakan anak-anak. Dah dapat jawapan kat situ. Okay, baik. So terima kasih Aida untuk satu cerita yang panjang. Pada aku ini salah satu cerita yang rare kak, yang unik lah. Tapi kadang-kadang itulah kita bila dengar baru ni speechless dengan keadaan yang tiba-tiba kat dalam ni. Rasa tak? Seram Kan? Dia gloomy sikit. Ya. Ada nampak apa tak tadi? Kan? Kau nampak habis? Mana? Okay.
So yang mana faham-faham lah kan. Kita dah pernah cerita dah sebelum ni. Okay, aku dah tak banyak sebab sekarang tengah speechless sikit. Okay, so ada apa yang agak Cerita kali ni bagi aku menarik kan. Yalah, aku rasa tetamu juga yang pertama yang cerita berkenaan orang hantar orang lain yang kena. Kan kita datang lah, niat kita nak datang melawat rumah kawan semua. Tiba-tiba dibawa bekal pula. Bawa balik semua. Dan okay, last nak tanya. Kan dia kata dekat rumah tu banyak gangguan kan, rumah yang pergi kat Johor tu kan. Apa lagi selain daripada nampak benda yang berbulu tu semua, gangguan yang kawan Aida tadi kena tu? Apa yang Aida pernah nampak lah, ni dia tak tahulah datang singgah ke, datang jenguk ke, seorang perempuan cantik sangat Kat rumah kawan tu? Depan rumah dia tu macam paya. So pernah dia cakap lah, sebab Aida waktu tu petang dekat-dekat nak senja, duduk lepak depan rumah dia tu. Sebab rumah dia tu memang orang kata best untuk lepak lah, sebab dia punya suasana tu suasana kampung kan. Duduk lepak depan rumah, tiba-tiba ada ternampak seorang perempuan cantik sangat. Cantik lah, memang cantik. Tak tahu nak describe dia, dengan berpakaian serba putih, macam berbaju kurung, berkebaya, something like that lah. Cantik, senyum dan macam manggil kita untuk pergi dekat dia tau. Memang daripada kursi, daripada buai yang Aida duduk tu, tak sedar dah nak masuk dekat dalam paya tu dah. Itu pun sedar sebab kawan tarik. Kau nak pergi mana? Lepas tu, tapi waktu dia tanya Aida nak pergi mana tu, Aida macam tersentak lah agak kan. Aku kat nak dia buat apa tak sedar kan? Aku nak buat apa, aku nak pergi mana ni Padahal kita daripada buai tau. Faham. So bila Aida sedar, perempuan tu tak ada dah? Tak ada dah. Tapi itu bukan kali pertama. Sebab waktu kan duduk kat situ kan 3 hari kan. Hari pertama dan hari kedua masih nampak juga perempuan yang sama. Tapi sebab kita sedar siapa dia kan, so tak pergilah, nampak daripada jauh je. Baju yang sama jugalah. Baju yang sama juga, Tak mandi memanggil lah juga. Dia tak mandi. Tapi sebab orang cakap memang dia, itu tempat dia. Saya pernah je ada situation benda ni kan, rumah dia kadang-kadang duduk kat pokok buluh ataupun tempat daun keladi tempat yang banyak keladi kan. Nenek ni dia suka kutip keladi. Dia pergi mana-mana ke, kalau jumpa je tempat keladi dia akan berhenti. Lepas tu nak jadikan satu cerita, dia berpisah dengan atuk. Atuk cari tempat sini, nenek cari tempat sini. Tapi kita orang tak jumpa atuk. Rupanya lama agak lah, sebab kita pergi pagi tau. Maghrib baru kita dekat-dekat maghrib ke dah maghrib baru jumpa dia. Rupanya dia cakap lah, waktu dia tengah cari keladi tu, dia jumpa satu kampung besar, sangat cantik. Kira orang kat situ berpakaian sopan. Dia macam daripada kita pergi ke satu alam lain. Dia macam bukan tempat keladi dah tu, dia macam sampai-sampai je kawasan kampung. Satu cerita yang menarik. Aku tak boleh cakap banyak sebenarnya, Bis. Kenapa tu? Kenapa? Di sebelah aku. Habis okay, aku rasa tu je kot kan. Untuk kali ni aku tak boleh cakap banyak dah. So terima kasih kepada Aida untuk cerita yang pada aku menarik. Sampai ke sudah dengan, yelah, engkau kadang-kadang aku mengalami benda sama juga. Bila nak buat satu benda tu kan, lelas apa salah aku pergi sini Faham. Mengelamun lah. Mengelamun tiba-tiba. Dan aku orang tak sedar kenapa aku buat benda tu. So benda ni agak bahaya lah. Agak bahaya. So nasihat aku pada orang yang selalu ada gangguan macam ni, termasuk aku jugalah kan, kena lebih banyakkan amalan-amalan supaya dikurangkan kan apa ni, segala hijab dan penampakan apa semua ni tak diganggu lagi lah. Dan mungkin Aida pun mungkin ada sepatah dua kata nak kongsikan, mungkin nak bagi nasihat pada penonton Santai Cheese sekarang. Nasihat tu tak ada. Tapi kalau kita rasa dekat suatu tempat tu ada benda, kalau dia panggil, kalau boleh jangan menyaut. Betul? Pesanan untuk korang berdua juga. Kalau dia panggil nama, jangan menyaut. Okay, baik. Risau. Sebab sebelum ni pun aku pernah sendiri punya ni juga pengalaman, yang mana kawan aku sebabnya dia menyaut je terus kena rasuk.
Contohnya dia ni kat tandas. Jadi masa dia kat tandas ni, dia kata dia dengar kawan dia panggil nama dia. Contoh panggil tak nama Amir lah. Dia kata Meh. Tu dia kat dalam tandas Dia kata Azal. Dia keluar je tandas jadi orang lain. Ya betul. Sebabnya dia menyaut. Itu pun satu pesanan juga. Sebab tu orang kata dalam tandas jangan borak. Diam ke. Tapi aku selalu main phone. Main phone tak apa. Cuma kalau ada orang panggil kau tak tahu ke. Kalau orang panggil kau berdehem. Itu je yang paling terbaik. Okay, baik. So terima kasih pada Aida sekali lagi sudi datang. Kenapa tu? Kerana sudi datang dari jauh. Tak boleh cakap. Ke Melaka lah ke dalam Melaka. Dan insyaAllah kalau ada rezeki lagi kita akan mungkin berjumpa lagi untuk sesi yang seterusnya. Daripada korang, terima kasih juga yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.